فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Malam ini kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Yang mana saya sebut sebelum ini ada 14 yang disenaraikan oleh ulama, 14 perkara, 14 isu yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan. Yang mana pada minggu sebelum ini saya telah sebut beberapa perkara, iaitu berkaitan dengan Sayyidina Uthman mengambil tanah dan dimilik negarakan untuk tujuan dijadikan sebagai kawasan penternakan negara, ataupun kita sebut sebagai pusat padang ragut untuk diternak binatang-binatang yang dimilik negarakan. Jadi luahlah kawasan itu. Jadi perkara itu menjadi isu yang kita telah sebut dah penyelesaiannya, bahawa perkara itu berlaku dah sebelum ini, zaman Nabi berlaku, cuma di zaman Sayyidina Uthman, oleh kerana umat Islam sudah ramai pada waktu itu, maka keperluan kepada susu, daging semakin meluas, maka binatang ternakan yang diternak atas nama negara pun terpaksa ditingkatkan dari segi bilangannya, menyebabkan padang ragut pun perlu luas. Jadi perkara itu sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya. Tetapi fenomena pada waktu itu, bila diguna isu ni, termakan setengah-setengah orang. Gitulah manusia ni, hadirat. Dia asalkan ada isu, kadang-kadang tak munasabah pun menjadi perkara yang boleh merubah suasana politik pada waktu itu. Begitu juga perkara yang kelima, dijadikan isu juga apabila saya dituduh Sayyidina Uthman telah buang daerah lah, kalau kita kata bahasa lain, buang daerah Abu Dhar Al-Ghifari ke satu tempat yang bernama Rabzah. Kalau mengikut ulama, kalau kita tengok dalam kitab Mu'jam Atlas yang berkaitan dengan tempat-tempat yang disebutkan di dalam hadis Nabi, Rabzah ni tempat tani lah, tempat kawasan tanah milik kerajaan yang diletakkan binatang-binatang ternakan. Dan Rabzah ni sebenarnya kawasan yang subur, bukan kawasan terpencil, kawasan tak ada orang ke. Cuma orang situ tak ramai, tempat kawasan penternakan. Jadi di situ keperluan cukup. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman hantar bekalan kepada Abu Dhar. Dan saya telah sebut bahawa Abu Dhar sebenarnya dia minta izin daripada Sayyidina Uthman untuk pergi jauh daripada masyarakat, kerana kehidupan dia ni agak sukar untuk diikuti oleh masyarakat pada waktu. Dia zuhud lah kita, zuhud peringkat tinggi. Bukan dia seorang ada, cuma dia ni kira-kira ni paling tinggi lah kedudukannya. Jadi orang tak boleh nak ikut. Kita bincang dia. Jadi pada malam ni kita nak sambung isu yang keenam yang ditimbulkan oleh musuh Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Dan perkara ini dijadikan isu lah untuk memburukkan peribadi Sayyidina Uthman. Disebutlah bahawa Sayyidina Uthman ini telah menghalau Abu Darda ke Syam. Ni sahabat-sahabat besar kau ni. Abu Darda, dia kata Sayyidina Uthman telah mengeluarkan, yang ni buat daerah jugalah, jauh ke Syam, pusat pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pasal itulah Syam ni luah pada syariat lah ni. Iraq masuk Syam lagi dulu.
Farsi itu sebahagiannya. Jadi Syam ni dia luar. Jadi apakah benar perkara itu? Jadi kalau hati-hati awak mana kalau ada yang boleh bahasa Arab, saya pun tak pastilah kita Al-Awasim minal Qawasim ni sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu atau tidak, atau saya tak pasti. Tapi boleh rujuk dalam kitab Al-Awasim minal Qawasim, susunan Ibn Al-Arabi. Dia sebut dengan terang. Dia mana kata Ibn Al-Arabi, dia kata sebenarnya isu yang ditimbulkan bahawa Sayyidina Uthman telah membuat daerah Abu Darda ke negeri Syam adalah batilun. Cerita itu cerita palsu. Cerita palsu, tak betul. Kata Ibn Al-Arabi, sebenarnya cerita yang sebenarnya antara Abu Darda dan Muawiyah ni ada berlaku sedikit pertikaian, sedikit salah faham. Seperti mana yang dimaklumi bahawa Abu Darda ni salah seorang zahid, cuma dia peringkat dia tu tidaklah setegah, seteruk kita kata Abu Dhar. Dia rendah sikit pada tu. Tapi hak ni pun kira-kiranya hak pegang kira zuhud semua kan. Abu Darda ni ahli syurga lah ke ni? Ingat ahli syurga lah ke ni? Seorang yang sangat lebih kedudukan. Dan pada waktu ni dia menjadi qadi bagi masyarakat Damsyik di bawah pemerintah Sayyidina Muawiyah lah. Zaman ini ke Muawiyah pusat pemerintah dia ke di Syam, ke Damsyik juga lah. Jadi dia jadi qadi situ. Dan dia ni kata Ibn Al-Arabi terkena falamma ishtadda fil haqq wa akhraja tariqata Umar fi qaumin lam yahtamiluha wa azaluhu fa kharaja ila al-Madinah. Jadi bila dia duduk sana, dia mengambil budaya ataupun pendekatan hidup dia ni secara peringkat tinggi lah. Dia ambil tarikat Umar. Tarikat Umar disebut sini. Falamma ishtadda fil haqq wa akhraja tariqata Umar. Bila mana oleh kerana dia ni telajak zuhud lah. Sayyidina Umar pakai baju baju tapo. Sayyidina Umar khalifah tu. Sayyidina Umar pakai yang lebih kurang. Kalau kita tengok cerita Sayyidina Umar, tak adalah zuhud Sayyidina Umar ni. Pakai soyok. Kita kena ingatlah bila sebut Sayyidina Umar pakai soyok itu dalam keadaan biasa. Ketika dia berurusan resmi kerja, dia tidak gitu. Adalah ketikanya seperti kita ada baju comel aja baju tu. Enggak tanya orang tengok kita pakai baju tak comel, zuhud dia. Dia tengok pagi kita nak kerja lagu mana? Pukul 8. Tidak pakai lagu tu lah. Duduk di rumah ada lagi masjid biasa-biasa gitu. Jadi bukan gitu semua, tapi kufur mana Sayyidina Umar ni zuhud lah dia. Walaupun dia kaya, dia ada duit Sayyidina Umar, bangsawan. Tetapi hati dia tidak terikat dengan harta. Dia memilih cara hidup begitu, nak tiru Nabi lah. Nak tiru Nabi. Jadi cara tu tariqah Umar ya. Dia sebut sini, dia mengambil cara hidup Umar tu, dia amalkan di Syam. Di Syam ni dia pengaruh Rom tu. Syam ni pengaruh Parsi tu. Yang mana kalau pemimpin enggak pakai yang maharaja. Tiba-tiba dia duduk sana, yang mana Syam dengan Madinah ni jauh. Kalau lagi nego ke berapa bulan tu nak sampai. Mana delegasi apa ni kita kata rombongan dagang beratus-ratus kota berbulan-bulan jauh, dan iklim bi'ah dia tu, suasana dia tu tak serupa dengan Madinah, sana lain. Tiba-tiba dia nak suruh hidup serupa dengan khalifah di Madinah. Dia tekan rakyat-rakyat ummal, penjawat-penjawat awam ni tak, orang-orang yang bekerja pegawai kerajaan, mungkin dia qadi. Dia tekan lagu tu. Dia mempamerkan dia minta rakyat supaya hidup serupa dengan Khalifah Umar. Pakai baju hidup zahid sebagai seorang zahid. Mungkin dia pun zahid. Jadi bila dia pamerkan kehidupan gitu, lam yahtamiluha. Jadi masyarakat tidak mampu nak ikut. Azalu. Lalu masyarakat di Syam itu orang seledah ni. Azalu. Kira-kiranya mana tak cara dia lah, mengasingkan dia. Seolah jadi orang, bila orang tengok dia mengelak lari. Jadi tidak mesra dia dengan masyarakat. Dia pun berasa tak senang hati, maka dia pun keluar, maka dia pun balik ke Madinah. Situ baru sesuai dengan kehidupan dia. Dia hidup sana seperti kita duduk Kelantan. Tak ada keturunan kita pergi duduk Kuala Lumpur. Kita nak terang, kita kecek Kelantan pekak.
Pekak tak pekak tu patah sodet kaca tu tak kita tu tak. Hidup rumah apa tak ada minggu. Tak boleh duduk lagu ni aku serabut buruk nak tidur tak nera tu tak. Dia tengok suasana lain. Jadi begitulah keadaan yang berlaku kepada Abi Darda. Sini dia buat ringkas dalam kitab asal. Ni kitab asal lah. Ni kitab asal Al-Awasim Minal Qawasim Ibnul Arabi. Dia sebut panjang lagi. Kita baca sikit. Ini dalam kitab asal. Baik, cerita Abu Darda. Jadi kira-kira ni orang panggil ikhtilaf, perbezaan dari segi sikap lah. Yang mana berlaku pertikaian antara Abu Darda dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan dari segi cara hidup. Muawiyah ni dia pakaian dia tu memang dia kira-kira dia duduk situ bagi ijtihad, mengikut ijtihad Muawiyah. Pemimpin ni dia kena pakai pakaian mesti lebih sebab sesuai situ. Kerana Syam ni dia sepadan dengan Parsi dan apa ni. Jadi kalau pemimpin Islam pergi nak buat supaya masjid tu dalam keadaan masyarakat suasananya berbeza dengan masyarakat Madinah, mengikut ijtihad bacaan politik Muawiyah tak sesuai. Jadi Abu Darda ni dia tak kira. Dia kata kita orang Islam kena ikut cara Nabi, sunnah Nabi gitu. Kawan ni ahli politik, dia tak qadhi, dia memikirkan. Dia kita kena ingat manusia ni dalam bab ni alim setara mana dia boleh khilaf dalam bab-bab lagi. Kita kena ingat. Tapi akidah serupa. Tak ada masalah akidah. Bab fiqh ni mana cara hidup. Misalnya Muawiyah pakai dia comel. Dia guna duit dia halal gaji dia. Dia bukan ambil, tak ada apa sebut Muawiyah ni siapa makan duit kerajaan. No, boleh. Misalnya kita kata nak minggu makan daging Australia, tak ada bunyi gitu Muawiyah. Tak ada. Tak ada lagu tu. Cuma pakaian dia cuma nak menyesuaikan keadaan. Abu Darda tak sih. Dia kata bukan cara lagu tu. Tengok Sayyidina Umar, khalifah tinggi lagi pada umum kedudukan tahap dia. Pakaian dia soyak, bertampung pakaian dia. Memang gitu semua Sayyidina Umar. Sebab saya sebut sana lah, kehidupan biasa dia gitu. Jadi dia suruh Muawiyah. Dia sebenarnya dalam riwayat sini dia ada sebut. Anda nak baca sikit. Bal inna Muawiyah nafsahu hawala as-sayra ala tariqati Umar. Sebenarnya Muawiyah masa mula-mula dia bertapak di Syam, berpengkala, asalnya pengkala tentera sebenarnya. Kemudian jadi kuat tenteranya. Ditakuti oleh musuh. 2 tahun dia cuba hidup dengan cara kehidupan Sayyidina Umar. Dia bukan tak cuba, dia terada 2 tahun. Dengan pakaian sederhana. Mana kalau orang tengok, kalau kita kat gini lah senang. Pemimpin beli baju pasal mahal, bawa baju pasal mahal, masuk mesyuarat esko, ataupun masuk mesyuarat di dalam perjumpaan menteri-menteri kabinet misalnya, beli baju ke 18 riyal pasal mahal, made in Thailand. Betul tak? Cuba bayarkan lagu mana. Kalau orang tahu, tentu orang kata ni bapak Zuhud. Kalau kita pakai tu, orang tak kata Zuhud dah mana. Tapi pemimpin buat lagu tu. Jadi Muawiyah pun cuba 2 tahun dia nak. Sebab Muawiyah ni ahli syurga, terdidik, penulis wahyu Nabi, mendapat didikan secara langsung daripada Nabi. Dia ni ahli politik. Dia teradah 2 tahun hidup lagu tu. Seperti mana dinukilkan oleh Hafiz Ibn Kathir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Dia mari riwayat dia. Dia kata Muawiyah ni cuba hidup dengan cara hidup Sayyidina Umar 2 tahun. Tetapi menyebabkan dia jadi apa ni, nama dia tu jadi tak molek. Masyarakat jadi tak nampak hebat dia. Jadi seolah-olah dia orang macam-macam pula jadi, padahal dia ketua negara. Kenapa cara hidup tu dia tak sesuai sangat. Orang masyarakat di Syam ni macam tak diterima cara hidup lagi. Sebab mereka ni sudah terbentuk dengan cara hidup Rum dengan Parsi. Tiba-tiba dia buat mari dalam letuk lagi.
Lagu mana tu? Jadi pelik lah. Sebab kita gini lah kita kata. Kita masuk dalam keluarga orang tak pernah tutup aurat. Jak keturunan dia, apa keturunan tak ada tutup aurat. Tiba-tiba kita masuk saudara kita tutup aurat. Tutup aurat pun pada perekat berat. Apa perekat labuh lah kau. Pardah ke pula bila makan lah. Cuba fikir lagu mana jadi. Payah nak menyesuaikan diri. Hak tu tidak payah lah mana. Hak ni masyarakat situ, masyarakat iklim tu Parsi. Dia sudah terbentuk dengan cara hidup Parsi. Sebab kita lah Melayu kadang-kadang hidup dia tu jadi barat, kecek bukan kecek Melayu. Orang lagu tu dia tak suka kita mikir tu. Pakaian dia tidak suka kita, cara hidup dia berubah habis. Walaupun Islam, cara makan lain, cara bergaul lain, beza habis. Begitulah masyarakat di Syam pada waktu. Jadi Muawiyah terang nak bawa kehidupan sahabat zuhud dan sebagainya 2 tahun tak Allah. Tak mampu. Jadi dia terpaksa berijtihad, fikir kepada masalah-masalah lain. Di sinilah ahli politik dia terpaksa membuat perhitungan demi perhitungan kerana nak jaga masyarakat pada waktu itu. Jadi selepas 2 tahun, maka Sayyidina Muawiyah mengambil satu pendekatan yang agak serupa dengan masyarakat setempat itu. Gitulah. Jadi bila dia buat gitu, maka masyarakat lebih dekat dengan dia. Baru masyarakat respect dia. Ni baru jalan mimpi apa baju tak rosak mimpi. Lagu mana lagu tu. Pakai baju kita kelih tu tahu dah sah pasal malam baju lagu tu dah. Tak alih mimpi lagu. Masyarakat tu mikir lagu tu. Awal. Jadi maka Muawiyah pun buat gitulah. Di sinilah dia kata dia pun di sini dia mengambil satu pendekatan secara politik. Dia kata kan, dia kata dia terpaksa mikir lagi. Kerana masyarakat pada waktu tu, bangsa pada waktu tu yang berada di Syam itu, dia kata dalam kepala masyarakat pada waktu tu, dia kata pemerintah ni sebenarnya dia mesti lebih daripada rakyat biasa. Apa yang dia nak dia boleh, dan dia nak duduk mana dia boleh. Memang pemimpin dia masuk begitu dalam pemikiran masyarakat. Pemimpin ni mesti dia hebat cara pemakaian, penampilan dia. Jadi Muawiyah pun tukar cara hidup, tariqah tu. Tukar tariqah. Tak apa tukar tariqah, dia tukar tu. Cara hidup lain. Dia buat gitu. Walaupun benda tu Muawiyah tidak gitu, tapi dia layan sikit dia punya masyarakat kerana itu sudah menjadi cara berfikir masyarakat. Walaupun dia tak suka lagu tu, dia tetap zuhud, tapi cara makan dia nampak lebih daripada rakyat biasa. Baru orang berasa, baru orang tak kecek, baru masyarakat boleh terima. Gitu. Sinilah setengah ulama menyebutkan bahawa politik Muawiyah dia ambil politik satu pendekatan, iaitu فالبيئة من التأثير في الحاكم وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة. Sebenarnya seorang pemerintah dan sistem perundangan setempat itu dia dipengaruhi oleh suasana tempat itu. Tu hak tu lebih banyak. Jadi seorang pemimpin itu bila dia nak bertindak, dia perhitungan dia kena lebih banyak mengambil kira keadaan di tempat tu. Tu. Misalnya kita duduk di Langgan. Kalau misalnya dia biasa dia jadi qadhi di Kota Baru 5 tahun, tiba-tiba jadi qadhi di Gua Musa. Lah ke mana nak buat? Dia terpaksa mengambil kira tempat tu. Bila nak buat apa-apa, dia terpaksa mengambil kira biar suasana. Hak tu lebih mempengaruhi dia dalam membuat perhitungan-perhitungan. Dia terpaksa guna kaedah tu. Jadi kadang-kadang dia terpaksa korban kehendak dia. Kenapa? Kerana tak sesuai dengan suasana masyarakat, suasana setempat. Itu orang panggil ijtihad. Tak sahabat ni layak ijtihad. Muawiyah ni bukan main-main, bukan kelah-kelah orang kampung. Muawiyah ni cerdik luar biasa. Tu. Dia segi pekoh memang cerdik.
Maulana tulis risalah khusus tentang Muawiyah Ibn Abi Sufyan, tokoh politik Islam paling berjaya, Muawiyah. Jadi dia kata sebenarnya yang mempengaruhi seorang pemimpin dan sistem yang dia buat, sebenarnya yang mempengaruhi itu keadaan setempat. Sebab kita bila pergi tempat orang dah tengok nak buat apa-apa, tak boleh nak buat seperti tempat kita. Tak boleh nak buat seperti tempat kita. Kita pergi nak jumpa pokok-pokok tu, pokok-pokok ni lah kita kata tak. Pokok-pokok ke dia kita kata orang manyah ni misalnya tak. Pokok-pokok jatuh jadi tina. Oh tak boleh nak pakai jubah begini. Pergi nak tahu, pergi di Bukit Bintang. Baru tahu. Masuk dalam, betul lah orang Melayu kata masuk kandang lembu gitu. Semua masuk kandang kambing tebal. Jadi makna terpaksa menyesuaikan diri. Dan Muawiyah ni seorang yang bijak, dan dia berjaya dalam politik dia. Seorang sahabat saya, Ustaz Ridwan, dia ni khusus di Terengganu. Dia ni khusus duduk perjuangan dia adalah nak tarik pokok ni biar semaya. Allah dia cerita saya, kita pergi dia ni kelah munggu mengaji faham semua dengan jubah apa, tapi bila nak masuk waktu kalau jubah tak kenal. Nya pakai seluar, jin baju, t-shirt, kasut, pakai topi sudut tekuk belakang. Aku kata warna ini mau dia. Dia kata malah ni lagu ni. Duk dia sudah dia kata. Dia kata pokok tu setuh dia di pakai bulu kaki. Nya setuh oh gitu. Nak dakwah sana. Maknanya tu pasal. Mula-mula dia kata perlu rejak nak menyesuaikan diri. Dia setuh kita rasa peti ada. Padahal jatuh. Mari ajak mari masjid dengan pakar perang. Tak apalah maya lah tu. Tak apa kau tutup aurat ni. Muka dia jatuh. Tak apa nampak peti. Muka dia jatuh. Dia ingat dia tim. Tak apa kau tak pakai tudung maya. Tak apa. Muka dia jatuh. Tapi dia jadi jiwa tim. Noyak bui. Lagu tu lah tu. Mana nak masuk kau betul dengan lagu tu. Nak masuk dengan pokok muda ni kita masuk dengan pakai jubah. Tak semua. Jadi perkara begitu sebenarnya. Jadi dia manusia ni gini kita kena ingat sahabat ke apa pun dari segi sikap ke memang Allah buat gitu sebab kita lah. Dia ahli syurga, dia ciri terang, tapi kadang-kadang dia boleh berlaku bercanggah pendapat, bercanggah penentuan sikap, boleh bercanggah idea, boleh bercanggah, tak ada masalah tu. Tapi iyalah sebagai manusia kadang-kadang bila bercanggah tu, oleh kerana dia pegang tu dia tak lagi. Bila dia tengok orang jadi masalah masyarakat dengan dia, di situlah maka dia pun lari. Dia balik ke mana? Balik ke Madinah tu baru sesuai dengan jiwa dia. Balik ke atas mula. Balik ke atas mula baru jalan. Tak sedap nasi lemak ni. Gitu je. Gitu ya cerita dia. Dia tak ada black ke dia. Tapi dah kau musuh Islamnya pusing cerita ni mesti liga. Sampai jadi mereka ulama sebenarnya Muawiyah ni dia merubah cara hidup dia daripada hidup zuhud seperti Sayyidina Umar, akhir sekali dia hidup sebagai seorang pemimpin nampak macam mewah gitu. Dan memang sesuai di Syam. Dia pakai ayat mana? Dia ada muka dia orang alim. Muawiyah ni ngapa Quran? Tak sahur ngapa Quran muka dia ni ingat hadis. Dia meriwayat hadis Muawiyah ni. Dan dia alim dia penulis Quran, penulis wahyu. Dia nak buat lagu tu lagu mana ayat dia kan? Ulama faham itu. Misalnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia pakai ayat tu. Allah SWT sebut dalam sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada bangsa itu sehingga mereka manusia orang itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi Muawiyah kira bila kita nak ubah masyarakat situ, kita kena ubah kita dulu. Maknanya kita cuba menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Kita pergi, kita nak ubah masyarakat. Masyarakat berjuta, kita sangat, kita nak ubah masyarakat. Tak boleh, kita kena ubah biar sesuai dengan masyarakat. Dia faham ayat ni Muawiyah tu. Dan memang ulama kata hak ni sebenarnya. Jadi kadang-kadang sebab tu kita kata Quran ni dia luas. Jangan kita fikir innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mana kita sendiri kena ubah diri kita, bukan orang lain ubah. Itu satu terjemahan. Tapi yang Muawiyah pakai ijtihad di ayat ni, Allah tidak akan ubah apa yang ada pada kaum. Kaum ni bukan seorang bangsa. Kaum sini mana bangsa? Kita masuk dalam bangsa, dalam masyarakat ni yang mana berfikiran tak serupa kita, cara hidup tak serupa kita, mana tak serupa masyarakat Madinah. Muawiyah ni duduk Madinah.
terbentuk, jadi pemikiran Islam, jadi hebat sekali itu dididik oleh Nabi di Madinah. Orang Madinah tiba-tiba pergi jadi pemimpin di kawasan yang begitu jauh, iaitu di Syam. Jadi dia fikir dia nak ubah selalu kaum tu tak mampu, dia kena ubah diri dia. Sebab tu dia ubah penampilan dia, ubah pemikiran dia sesuai. Hak boleh ubah, hak tidak salah dari syariat. Enggak pemimpin pakai comel ni tak salah. Masyarakat situ nak gitu. Dia ubah. Dia pakai ayat ni. Lepas tu kita nak kata dia, tengok tak ada zuhud langsung. Zuhud dah tu. Bapa awak ingat zuhud pakai yang buruk tak? Boleh ajar zuhud gitu. Siapa dia ajar zuhud gitu? Cuba tengok ulama hura zuhud. Berpuluh-puluh takrif zuhud. Kok mana ulama kata takrif, kok mana pun takrif zuhud, dia tak boleh lepas daripada apa dia? Jaga hak hal, jaga. Jangan buat hak haram, buat hak halal. Cari hak halal. Mencari halal itu fardu. Dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Tu zuhud tu. Lebih kurang dengan takwa. Jaga tu. Jaga hak orang, jaga hak kita, beramal dengan agama. Tu. Zuhud ni banyak peringkat lah, banyak peringkat. Lepas tu jangan kita ingat, jangan kita tengok zuhud ni hanya lebih pada pakaian saja, tak lebih. Sebab tu Muawiyah ni ulama kata walaupun dia dari segi pakaian kita setengah orang kata tidak zuhud segi pakaian macam mana, hati dia lagu mana, cara penampilan, cara pengurusan dia, semua tu dia berasaskan kepada mengutamakan akhirat. Zuhud lah tu orang panggil lagu tu. Walaupun kaya tetapi mengutamakan akhirat, hati dia tak terdekat dengan harta. Jadi kita kena faham ni. Jangan kita fikir zuhud ni tak, bini masuk sedap kita pecuhai dia tawa. Tu zuhud. Tu dia zuhud. Lah pergi lah anak lagu tu kan. Tak paruk selagu tu PJM. Tak usah makan sedap. Ambon nak sedap kalau makan. Baik sedap lah hadirat. Baik sedap. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutkina. Allah suka pada seorang bila dia buat apa-apa dia fikir kualiti dia. Kalau masak ni ke dia kualiti sedap je lah. Lepas tu esok kata salah faham zuhud ni tolak dunia. Mana? Tu kalau tak kena tu takrif tu. Dia bukan tolak dunia, dia mau utamakan akhirat. Dia mau utamakan. Kalau kita kata tolak dunia, sehingga dia tak alihkan perempuan tu dunia. Sebab tu ramai mana pokok sufi, pokok tak nikah tu. Tengok baca oleh kitab dia. Soho pokok dia berapa 40 tahun nikah anak dara lagi. Duduk bilik suku-suku. Hak ni teruna, pak tua. Hak ni anak dara, pak tua. Soho sebut oleh kitab. Apa tu? Inilah hidup cara apa ni suluk sungguh. Ahli ibadat sungguh. Tak betul lah tu. Nabi ni kerwallah. Sembilan satu masa hidup. Duduk sembilan. Tu. Nah. Sahabat nikah ramai mana nikah 4. Tapi hak tu lah dia ambil jana-jana anak 10. Gitu kan. Jadi maknanya kena beringat lah. Jadi biar kita tahu sejarah. Sebab tu kita semata-mata kita baca kitab, baca kitab, kita nak hukum sahabat tak je. Bila Nabi puji, bila Nabi doa, bila dia ni orang hebat, mana seseorang yang hebatnya bila dia bertindak dia guna akal. Bila guna akal, ni orang cerdik ni bila dia guna akal, salah satu bentuk pengguna akal menyesuaikan diri dengan tempat tu. Tu dia mengambil kira perasaan orang lain. Hak tu payah tu. Hak tu lah orang panggil kebijaksanaan. Kadang-kadang ngaji pandai pun tak bijak situ. Ramai mana orang pandai ngaji, hebat ngaji dari segi akademik, tapi bila turun dalam masyarakat tak lagi. Dengan adik-beradik pun tak sejoin, balas gaya-gaya. Cerdik jangan kira lah. Pok terasa hati nan hari, ayah terasa hati nan hari. Cerdik jangan kira dari universiti. Itulah benda ya. Jadi kita kena faham sahabat ni sebab apa dia? Sebab apa? Sebab apa yang jadi lagu ni sahabat? Sebab sahabat dididik bukan dalam kelas, dia dididik dalam bentuk kehidupan selalu. Sahabat Nabi dididik oleh sahabat dididik oleh Nabi bukan supaya kita mengajar kuliah gini. Ilmu dia tu dia praktik lagi. Nabi didik sahabat dalam bentuk pergaulan sesuai dengan zaman tu. Nabi ni dialah ayah, dialah jiran, dia semua segala-galanya dialah pemimpin negara, dialah tok ngulu, dialah nabi, habis dialah kau. Sebab tu hadis dia, kalau dia baca hadis ni Nabi kecek sebagai ahli psikologi.
Ni Nabi kecek ni sebagai pemimpin politik, ni Nabi kecek sebagai hakim. Dia berlaku. Sebab dia seorang sebagai model untuk sebuah kehidupan daripada masuk bilik air sampai mereka negeri. Jadi hak ni, mana Muawiyah ni bila dia menjawab jawatan khalifah, dia kena memikir sebagai pemimpin. Tu. Jadi Abu Darda ni dia nak ikut cara dia. Ni orang panggil perbalahan dari segi ijtihad. Berbeza ijtihad hakiki. Jadi sebenarnya tak ada pun cerita, tidak sahih pun cerita yang menyebutkan Sayyidina Uthman membuat daerah Abu Darda. Tak ada. Tak betul. Tak betul. Baik, perkara yang ketujuh. Perkara yang ketujuh. Ini berat lagi. Dia buat isu juga. Biasa dengar nama Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As, ayah pada Marwan bin Al-Hakam. Dia dalam politik ni, dalam zaman Sayyidina Uthman ni, nak antara watak yang cukup teruk lah. Digambarkan inilah pupuk Bani Umayyah ni. Sayyidina Uthman dia jadi rosak tu apa? Kerana ada hak bernama Marwan. Siapa dia Marwan tu? Sepupu dia. Jadi ayah Marwan itu nama Al-Hakam bin Abil As. Memelah Al-Hakam ni, dia mari daripada zaman kafir, zaman jahiliah. Cuba tengok cerita, saya nak baca cerita dia. Tapi kita kena ingat, Hakam ini zaman Sayyidina Umar latih dia jadi salah seorang komando, ketua tentera yang perang untuk menjatuhkan kerajaan Parsi. Dia ni cerita mula-mula dulu. Manusia ni boleh berubah mana-mana. Macam Abu Sufyan. Abu Sufyan berapa kali perang mengetuai tentera kafir. Lepas tu masuk Islam. Dalam riwayat Bukhari, dia masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Maknanya dia ni kalau mengikut riwayat Bukhari, dia muhajirin, bukan ansar. Dia muhajir. Mana dia ni orang yang berhijrah ke Madinah. Muhajirin. Maknanya dia masuk Islam bukan tahun 8, sebelum tu lagi. Banyak sungguh cerita-cerita. Tak apalah, kita tengok depan ni. Kita tengok bagaimana ulama memperingat ke kita cerita ni. Jadi disebutkan bahawa di zaman Nabi SAW, jadi Hakam bin Abil As ni, dia ni juga pak darah Sayyidina Uthman lah. Sebab Marwan tu sepupu dia. Jadi Hakam bin Abil As ni, dia ni Bani Umayyah, dia ni pak saudara Sayyidina Uthman. Ni. Jadi disebutkan cerita dia bahawa ada disebut mana Nabi pernah buat daerah lah, dia disebut dalam cerita. Kerana dia ni antara orang yang sikap dia mempersendakan Nabi, buat ngani ni Zamit tu. Setelah kata masa tu dia tak masuk Islam lagi. Misalnya diriwayatkan Faruya, kalau orang ngaji bab riwayat ni, diriwayatkan, dia panggil sirah tamri, diceritakan. Kalau kita kecek diceritakan, tak kuat tu cerita tu. Siapa dia cerita cerita? Dikatakan, dikata siapa dia kata cerita? Boleh saya nak kecek lagu tu. Siapa dia cerita? Apa tak saya nama tu? Apa dia nama? Disebutkan, dicerita pada saya. Siapa dia cerita kau cerita? Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ketika dia berada bersama salah seorang daripada isteri-isteri dia, maka masuk jumpa dia oleh Hakam. Masuk, dakhala alaihi al-Hakam syaqqal jidar. Mana dia masuk itu, jumpa dia tu dalam keadaan yang tidak senonoh. Kita tak masuk rumah, tak buka pintu lalu. Maknanya penghuni rumah dalam keadaan lagu mana tak tahu. Baju pakar ke tak tahu. Duduk di rumah sebab kita duduk di rumah lagu mana, tidak lagu ni. Orang duduk di rumah lagu ni tu wali tak kerja lagu tu. Duduk di rumah dekat habis gerai makan kucing pun jadi kepala. Tapi dia masuk begitu. Jadi Nabi tak senang hati. Marahlah Nabi. Tu. Lepas tu
Wakila dan dikatakan juga jenis bahagian gitu cerita dikatakan disebut tak kuat tu dan dikatakan dia ni banyak sungguh dia duk merisi, dia duk curi-curi dengan duk cari rahsia mana hak Nabi sifat di kalangan keluarga dia cari rahsia, lepas tu dia duk cerita kat orang, duk cerita keburukan Nabi, hal rumah tangga Nabi, dia duk cerita benda-benda hak dalam rumah Nabi kan manusia biasa seperti kita di rumah dia duduk dalam rumah ketika ni dia tak serupa kan duduk luar, serupa lah tu, nyadalah tu. Walaupun bukan benda-benda buruk, tapi orang ni bila dia nak buruk orang boleh sikit, dia boleh buat besar sikit aja tu, tapi dia sebab tu cerita dia duk ayat kepada musyrikin Quraisy, dia duk cerita tu, dan dia ayat kepada pokok kafir, pokok munafik, dia sebar cerita tu. Sehingga nyata bahawa dialah penyebab fitnah ni. Dia duk cerita Nabi gini tentang cara hidup Nabi, pergerak-gerak Nabi, pergerakan Nabi, macam-macam lah hidup ayat ni. Dan dikatakan juga bila dia bercakap dengan Nabi ikhtalaja. Ikhtalaja ni macam dia macam dia nak menyakit setengah orang kan. Dia nak menyakiti orang dengan guna mata. Lagu mana? Mana orang tengok mata nampak dia sudah hina orang kan, kita boleh guna kan isyarat mata. Gitu. Dia buat kedip-kedip mata gitu macam dia. Jadi Nabi tak senang hati. Dia ni. Maka Nabi tengok dia buat gitu Nabi. Nabi kata kun kadzalika. Mu akan jadi gitu. Jadi kedip mata kamu. Fama zala yakhtaliju hatta akhir sekali siapa mati dia ni mata tu klik gitu. Cerita ni betul ke tidak tak tahu lagi ni. Ulama kata cerita ni tak betul. Sebab tu Ibnu Taimiyah buat komentar. Jadi Nabi dalam riwayat dikatakan juga Nabi pernah halau Hakam bin Abil As. Halau dia daripada Madinah. Zaman Nabi. Ada disebut gitu. Kata Ibnu Taimiyah, dia kata ramai dari kalangan ahli ilmu kata cerita yang menyebutkan bahawa Nabi SAW telah buang daerah Hakam ini. Buang daerah ni kan satu hukum ramai mana orang sini kena buat buang Musa. Zaman dulu kalau lah ni tak ada pelik buat. Kalau buat lah ni kalau buang daerah buang Musa tak ada pelik mana. Boleh lah ni. Tapi dulu tempat jinten dah. Misalnya kita kata buat daerah ni mana orang. Jalan nak masuk tak boleh. Jalan kaki. Tu dia. Tapi kalau lah ni tak ada pelik mana. Tapi lepas banjir ni nengukat lah. Satu kaki nengukat lah. Tapi zaman dulu dia akan terasa tak boleh klik. Mudah lautan nampak bisa sangat. Betul ke tu? Kata Ibnu Taimiyah, ramai ulama kata tak betul cerita tu. Bahkan ramai di kalangan ulama kata sebenarnya keluarnya daripada Madinah, Hakam bin Abil As keluar daripada Madinah dengan pilihan dia, dengan kerelaan dia. Dan sebenarnya kisah yang menyebutkan bahawa Nabi halau daripada Madinah laisat fis sihah, tak ada dalam kitab-kitab sahih, tak ada. Dalam kitab-kitab cerita ada. Dalam kitab hadis sahih, kitab-kitab hak penulis ni kata iltizam untuk tulis fakta-fakta yang sahih, tak ada. Tak ada sanad pun. Kalau hak sebut kata Nabi halal, tak ada sanad pun. Tak boleh nak kira tu. Kalau ada pun hadis mursal, hadis dhaif lah mursal. Dan ahli-ahli sejarah banyak juga, ramai juga di kalangan ahli sejarah yang menyebutkan cerita bagaimana Nabi menghalau Hakam bin Abil As ni, tetapi periwayat itu periwayatan dusta. Bahkan tidak ada satu periwayat yang sabit. Tak ada pun sebenarnya. Tak ada pun berlaku. Jadi bila awal-awal lagi tak ada berlaku cerita Nabi halau dia, Nabi buat daerah dia, lepas tu bila dia balik ke Madinah, apa masalahnya? Dan dia keluar pada waktu tu ada sebab dia. Lepas tu dia pun balik semula ke Madinah. Tak timbul masalah sebab cerita tu daripada awal lagi tak ada. Baiklah, ulama kata kalau kita andaikan betul lah. Baiklah kalau kita terima Nabi pernah halau dia, tak apalah kita terima cerita misalnya.
Lepas tu dia ni ke Islam, mati dalam keadaan Islam dia ni. Lepas tu dia bertaubat. Lagu mana? Sahabat-sahabat Nabi ni ada. Muka sahabat Nabi ni buat perang dengan Nabi pada sebuah sebiar. Tak macam-macam kata ke Nabi, buat nyanyi ke Nabi. Letak lepau rumah Nabi, macam-macam lah. Tapi bila masuk Islam, saya dakak cium pinggan Nabi. Walaupun tak cium kaki Nabi pun, dia cium pinggan Nabi. Cium tubuh Nabi, boleh dakak Nabi. Cium belekak Nabi. Saya tu Nabi tu. Tapi tak cium kaki ibu kaki Nabi. Ni sahabat ni tak ada dugong kijak lagu tu. Nabi dia tak cium. Hak minum darah bekas tu sawit tu ya. Lepas tu sahabat lain tidak dugong ita nak minum darah Nabi dak. Kering darah Nabi juga nak minum gitu. Tak ada kijak bodoh kelu lagu tu. Tu nak cium kaki Nabi tak. Tak betul tu. Kalau ada berlaku so, patut hak kebanyakan lagu mana kebanyakan? Sahabat amal lagu tu. Kalau nak cium dia dan bini dia dulu Nyedak ke saya nak bakar dulu untuk tua dia tu tak. Tapi tak ada. Dakak gitu, dada dengan dada. Tanda kita ni mana kita kata ukhuwah. Gitu dah keadaan biasa kita tengok, kita ada nampak pelik. Tak nampak pelik. Gitu lah. Baik, saya nak ambil sikit lagi. Kita nak habis sikit lagi. Jadi kalau kita lihat dia bertaubat, kalau kita andai, kita kata tu andai, tadi orang demo sebut tu bukan hadis pun, tak ada hadis. Dan kalau saya nak andai, awak kata itu andai, kalau saya awak sebut tu saya kok, tak juga. Tu lagi teruk, sebab guna riwayat tak betul. Baik, kalau kita terima dia salah, dia ni kan perang, dia terlibat dalam mengalahkan Parsi dalam peperangan. Dan dia ni bukan jadi tentera biasa ni, Hakam bin Abil As ni. Dalam peperangan menjatuhkan kerajaan Farsi, dia ni jadi ketua. Saya rujuk dalam kitab, tengok cek. Lepas asal tadi saya cek, siapa dia ni? Rupanya dia ni kaki perang ni. Bila dia masuk Islam, dia ni jadi tentera bela Islam. Orang munafik tak pergi perang. Jadi kita kena faham. Lepas tu kalau dia bertaubat, bila bertaubat kan gugur kan kesalahan-kesalahan tu apa je. Sebenarnya tak ada khilaf di kalangan ulama dia ni ahli Islam dan dia mati sebagai seorang Muslim. Dan dia ni dia ni seorang yang sangat berjasa kepada Islam. Bahkan ada juga dalam riwayat menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman telah memaafkan dia bila dia kembali ke Madinah. Dan Sayyidina Uthman kata sebenarnya Nabi semasa Nabi hidup, Nabi telah memberi kemaafan kepada Hakam bin Abil As. Nabi kata, ni Sayyidina Uthman cerita. Sayyidina Uthman cerita ni, dia cerita pada Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar. Seolah-olah Nabi kata kalau Hakam ni balik, biarlah, tak apalah. Ini kalau kita terima cerita ni, dia kena halau. Dan Nabi tahu dia menyesal. Mana Nabi tahu dia telah bertaubat. Kalau dia balik semula ke Madinah, biar, tak apa. Biarlah dia jadi orang Islam Madinah. Bila Sayyidina Uthman cerita pada Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar kata boleh, tapi hadis tu biar ada saksi bahawa Nabi telah maafkan dia. Ni ulama kata kalau kita nak terima cerita bahawa dia pernah dihalau oleh Nabi, kita kena terima lah juga cerita ni bahawa Nabi maafkan dia. Dan kalau kita terima cerita tu, apa tak terima ni? Apa? Terima lah juga ni bahawa Nabi maaf. Sebab tu bila dia balik tinggal di Madinah, Sayyidina Uthman maafkan dia. Tak apa. Tiba-tiba timbul cerita, hak Nabi halal, bila dia muatah, dia ambil mentah ke anak-beranak dia, mentah ke saudara dia. Dia buat balik ke Madinah semula. Moga dia ada kuasa. Itu tuduhan yang dilempar kepada Sayyidina Uthman. Gitu. Dalam kitab Al-Isabah, Hafiz Ibn Hajar sebut dalam kitab dia Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, ni kitab khusus Ibn Hajar tulis tentang sahabat-sahabat Nabi. Nak tu kitab paling utama lah. Kalau kita nak tahu tentang sahabat Nabi, tengok situ lah. Dalam tu Hafiz Ibn Hajar sebut, dia kata Ibn Sakan kata, ada dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW telah mendoakan keburukan kepada Hakam, pak saudara Uthman ini.
Mengikut ulama walam yathbut zalika. Sebenarnya tak sabit cerita tu, tak betul. Tak ada dalam hadis Nabi hak sahih yang menyebutkan bahawa Nabi doa kecelakaan, doa keburukan kepada hakam. Ni boleh tengoklah jilid pertama dalam kitab Isabah. Maknanya cerita ni tak betul. Baik, dah kata tak betul, buat apa ya sahur ketemu cerita tu? Ketemu lah cerita sahur tu. Buat apa ya jadi lagu tu? Pula ni. Lepas tu ada ni lah dia musuh Islam. Musuh Islam ni kalau dia nampak ada ruang nak memburukkan pemimpin Islam, dia akan guna selalu cerita tu. Dia pandai lah buat jahat ni, cerdik bukan bodoh pun kita. Dia cerdik juga buat dia ni pun. Dia tengok ada ke tak ruang, dia akan guna lah. Sikit lah dia guna. Sebab tu kita kena tahu, kena rujuk asal. Misalnya antara yang disebutnya dia nak ayat ni Sayyidina Uthman ni langgar sunnah. Dia Sayyidina Uthman tolak qasar semaya ketika musafir. Tu berat juga tu. Ada disebut gitu. Apa Sayyidina Uthman jahil bab pekah. Nabi menghalalkan qasar. Jamuk qasar. Tapi sini makna qasar saja. Ketika musafir. Jamuk tu dia tidak nafi qasar. Maknanya kalau nafikan qasar makna jamuk. Kalau asar zuhur dengan asar jadi 8 rakaat mengetahui qasar. Ni kijak Sayyidina Uthman. Hak sebenarnya lagu mana? Kita sebut sekarang orang ni ringkas ni. Betul ke Sayyidina Uthman ni mana melaksanakan semaya taman ketika duduk di Mina ketika musim haji. Cerita dia gini sebenarnya disebut dalam riwayat. Pada musim haji kena ingat zaman Sayyidina Uthman orang Islam ramai masuk Islam. Setengah-setengah tu baru masuk Islam tak erti ke dia bab pekah. Pelik apa zaman tu tak erti pekah. Kau kita lah erti kau. Duk tepi masjid pada tu. Masbuk pun tak erti lagi. Masbuk pun tak erti lagi. Ayat. Sebab tu dia cekal lewat tak pergi lalu masjid. Takut terlepas solat awak tambah lagi mana. Tak pelik apa zaman Nabi itu dia baru masuk Islam. Dia tak erti apa. Sayyidina Uthman sebagai seorang pemimpin dia tengok ada orang Islam ni. Bila dia tahu tentang qasar, Sayyidina Uthman ni dia menunaikan haji pada tahun 29 Hijrah. Jadi dia tengok masyarakat di Mina ni ketika musafir lah mengerjakan haji ni. Mereka berseronok dengan qasar semaya. Bukan sekadar terima sebagai rukhsah. Atau setengah ulama kata azimah, setengah ulama kata qasar ni rukhsah. Mana kelonggaran kita boleh pilih. Kalau kita pergi semaya lepas pada hak qasar, hak safar, 2 marhalah kalau kita kata. Mana kita boleh nak semaya tamam dengan semaya qasar. Boleh nak semaya penuh, boleh nak semaya separuh, boleh. Ada setengah tu dia panggil rukhsah. Ada setengah orang kata azimah. Azimah ni berat lagi. Maksudnya kita bolehlah lebih molek, lebih afdal kita semaya qasar sebab itu hadiah Allah kepada kita. Lebih ditekankan. Tiba-tiba Sayyidina Uthman tengok macam pesta, macam seronok pula dengan qasar. Bahkan setengah-setengah baru-baru masa dia ingat kau harus qasar walaupun tak musafir pun. Nyah maya qasar rumah. Siapa maklumat pada Sayyidina Uthman ada orang Islam baru masuk Islam ni dah. Rumah mereka pun dia semaya qasar juga. Maka Sayyidina Uthman kata, lagu ni, kalau lagu ni rubbama addat ila isqatil faridah. Kalau lagu ni boleh menyebabkan jadi hilang hak fardu ni. Mamaya asar 2 rakaat. Dia 2 hilang hak fardu. Dia kata tak boleh. Fatarakha. Lalu dia pun tinggal tak qasar. Nak ajar masyarakat. Bimba takut jadi tinggal hak fardu. Tu sebenarnya. Lepas tu kalau betul cerita ni pun, kalau betul ni, ada ulama kata apa kalau kita tidak qasar pun kita main taman jamuk. Kita pergi musafir kita nak jamuk saja boleh kan? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Enggak kalau Sayyidina Uthman buat apa-apa dia sampai jadi isu negara. Mimpi tak mai asar pada. Lepas tu tak mai jemaah pada. Pelik apa? Tu patut nak pelik hak tu. Hak ni dia semai. Dia semai penuh. Apa bimbang tadi lah. Jadi tiba-tiba cerita ni berat ni sahabat di Mesir ke apa. Noyak ke dia? Noyak Sayyidina Uthman ni berat. Teruk nak jadi mimpi lagu mana? Langgar sunnah Nabi. Hak tu dia nak ni. Dari satu pihak pula menimbulkan saya. Ini cara tengok. Tak masalah saya sebut dah. Modus operandi dia.
Ni cerita ni. Mula-mula taktik dia dalam kitab saya baca, puak-puak Syiah Abdullah ibn Sabah ni, dia pergi rata duk bawa cinta pada Nabi, saya pada dia hak tu dulu. Bila selesai hak tu baru dia masuk. Sayyidina Osman tak ikut Nabi. Sayyidina Osman buat nyaya pada keluarga Nabi. Sayyidina Osman deki dengan Habib. Sayyidina Osman deki dengan Ahlul Bait. Tu dia bawa cerita. Ni perempuan. Mana dia mari dalam bentuk, dia mari dalam bentuk ni. Ini dia rang beberapa putih negeri, dia rang. Iraq. Ada di Mesir, di Basrah, di Kufah tu dia Iraq lah. Tu. Dia doa tu. Dia doa cerita Nabi. Dia sebutlah cerita Nabi gini, nak suruh berasa Nabi nampak seperti tidak orang. Cerita pelik-pelik lah Nabi daripada lahirnya gini kita. Orang pun jadi saya pelik. Kat demo tu orang dekat pun tak kenal Nabi. Dia tak tengok sendiri. Jadi masuk dalam masyarakat Nabi ni pelik, manusia luar biasa. Jadi kena saya lah dia. Dia mati waktu tu, mati awal waktu tu. Kena saya pada keluarga Nabi gini. Dia pusing lah cerita tu. Pandai lah pokok ni propaganda dia. Selepas masuk waktu, umat Islam sudah silap faham terhadap syakhsiyatul Rasul, kepribadian Nabi sudah silap faham dah. Anggap Nabi macam-macam, dia luar biasa seperti tidak Nabi. Situlah mula dia guna. Bila pemikiran umat Islam terhadap Nabi sudah rosak, sudah tidak seimbang, disitulah dia masuk cerita bahawa sahabat Nabi ni membuatkan Nabi marah, sahabat Nabi langgar sunnah Nabi, macam-macam dia masuk. Situ jadi orang jadi terpedaya. Itu kita kata apa yang mudah sangat percaya tu apa? Jadi mudah percaya sangat tu apa? Kalau saat ni cara dia. Dia kalau kena cara ni mudah lah. Sebab tu hati-hati kita tidak boleh benarkan perkara itu berlaku. Sebab dulu dia berlaku dah dalam sejarah. Memang berjaya dia. Siapa terbunuh Sayyidina Osman. Jangan terbayang, gitulah hati-hadirat. Jadi mudah-mudahan kita faham sejarah awal Islam tu. Saya sebut secara ringkas tu, insya-Allah. Minggu seterusnya kita akan bincang pula. Hak ni hak berat. Hak ni hak lebih berat lagi. Tuduhan yang paling beratnya dikatakan Sayyidina Osman ni buat melucuk ke jawatan dalam negara yang dipegang oleh sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Osman ni banyak melucuk ke jawatan sahabat-sahabat Nabi hak mana pegang jawatan zaman Sayyidina Umar lagi. Tiba-tiba zaman dia lucu ke jawatan. Betul kau cerita tu, hak tu dia bahasannya. Hak ni lah sebenarnya zaman ni guna lagi. Dalam internet ada lagi. Lepas tu hak berat sekali lagi ni. Sejarah kita terima pada Sayyidina Osman ni punca rakyat memberontak. Kenapa? Dia mengamalkan sikap nepotism. Nepotism ataupun kronism. Mengutamakan anak beranak, mengutamakan sahabat-sahabat dia. Dalam bui jawatan besar-besar, jawatan penting. Tu parut lah tu. Jadi dalam kitab ni dia sebut apa Sayyidina Ali tak ada ke? Kalau Sayyidina Ali berat lagi dalam latih pemimpin di kalangan anak beranak. Dia buat mari cerita. Tapi kita tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka lahir. Dan Sayyidina Ali nak latih tu sahabat ramai lagi. Mereka diiktiraf. Itu kita bincang semula. Tu sebenarnya cerita ni. Jadi kita kena buat ni benda-benda ni. Baru kita nampak sahabat Nabi ni memang terdidik dengan cara Nabi, kekal sampai mati lah. Bawa kehidupan cara Nabi tu. Kalau tidak kita jadi sahabat ni teruk. Bagi memang takut jadi gitu. Tu cara musuh Islam. Dia melonggarkan ikatan kita, hubungan ukhuwah dengan sahabat. Dia buat tu mudah dia nak masuk ajar-ajar tertentu. Akhir sekali kita pun tak minat langsung nak rujuk ke sahabat. Buat ke dia sahabat teruk. Tu sebenarnya. Kita kata sahabat buat ke, dia tak rasa gapo. Apa? Sebab sahabat tak ada gapo. Dia baca sejarah teruk sahabat. Muawiyah bila nak latih anak dia Yazid tu, dia sanggup bunuh Sayyidina Hasan. Upah orang racun Sayyidina Hasan. Tu dalam kitab kita tu ada. Jadi kalau kita terima cerita-cerita lagu tu, akhir sekali kita hilang rasa hormat pada sahabat. Akhir sekali sahabat ni tak ada nilai. Gitulah kesan dia. Sangat buruk dalam agama tu kesan tu. Jadi insya-Allah kita akan bincang semula isu yang ke-9, iaitu tuduhan yang dilemparkan kepada Sayyidina Uthman bahawa dia telah melucuk ke jawatan sahabat-sahabat besar dalam kerajaan. Gitulah wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.